Lepas tu ada lagi satu jeritan dalam bilik yang kedua, iaitu jeritan daripada Saka Mayang Ulik. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syu. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda memasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey guys, dengan keadaan aku masih berpeluh-peluh ni menahan kepanasan sebab set up benda ni. Tapi tak apa. Hari ni kita ada tetamu, Syuk. Tetamu ya, kita boleh nampak kan. Betul. Kat yang kamera. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang mana ada social media, boleh follow kami di TikTok dan juga Instagram. Dan korang boleh pergi ke link WhatsApp kami kalau korang ada cerita nak datang ke studio ataupun kita nak shoot outdoor maupun kita nak call. Boleh kongsikan cerita seram korang di link berikut, bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi. Betul. Baik, sebelum kita perkenalkan ramai orang komen, bang cepat sikit, sabar. Kita terpaksa promote dulu. Sebelum tu, video ni juga ditaja oleh Kembunting Beach Resort. Dekat sini dia sediakan penginapan, ada kolam, ada pantai free yang korang boleh mandi secara percuma. Dan kat mana kita ni, kita salah satu facility dia orang kalau korang macam nak buat makan-makan, nak buat event ataupun yang sesuai lah, nak buat majlis persaraan ke, nak buat majlis kalau yang sekolah tu kan, pengawas ke, ini tempat yang sesuai antaranya. Lalang tu boleh mandi pantai belakang. So kalau korang berminat nak duduk tempat ni, jangan ragu-ragu, boleh tengok tempat yang kita orang dah poster ni, ataupun tekan nombor yang kita dah tunjuk dekat bawah ni. Betul. Baik. Okey, dah panjang dah promote. Sebelum tu, mesti ramai tertanya siapakah gadis di sebelah aku lah kan. Untuk perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh perkenalkan diri dahulu? Nama saya Miko. Miko? Ya. Oh, nama Jepun. Miko. Okey, baik. Nama ni kita tak payah tanya sejarah ni macam mana dapat Miko kan. Sebab sebelum ni kita ada cram. Kita tanya macam mana boleh dapat nama ni kan. Okey, baik. Jadi Miko, apa khabar? Alhamdulillah baik. Baik okey. Santai Chill okey Alhamdulillah. Okey. Sebelum tu Miko, mungkin kat luar sana tertanya Miko ni kerja apa semua. Boleh perkenalkan diri sikit ke? Okey, untuk pengetahuan umum, saya ada beberapa bisnes lah. Okey, dan saya ada buat import export charcoal. Okey, yang di hadapan ni. Okey, charcoal ni adalah arang yang di mana you boleh gunakan untuk bakul, untuk bakar BBQ, shisha. So untuk dapatkan kita punya produk, you all boleh pergi ke kita punya Shopee dan juga Lazada. Okey, nanti kita letak juga link Shopee tu dekat bawah ni. Nak tahu juga kan, yelah kita selalu, contoh macam aku kan, orang yang bila nak buat BBQ kan, aku suka BBQ tapi bila nak hidupkan arang tu ada satu masalah. Kan? Jadi sebab apa kadang-kadang arang yang kita beli kat kedai tu dah macam lemah, masuk angin. So kalau yang ni apa kelebihan dia ni? Ini cepat burn. Burn. So tak macam masuk angin yang macam Syuk cakap lah. Baik, jadi cepat bakar lah. Aku pun nak kena beli ni. Sebab aku yang plan apa ni nak buat BBQ. Macam kau kena beli, macam aku tak payah. Dia dah bagi aku lah. Oi. Sedap lah. Okey, baik. Jadi kita, yelah, Miko datang sini mesti bawa satu cerita yang nak kongsikan dengan Santai Chill. Betul. Kan? Okey, jadi pengalaman apa yang Miko nak kongsi? Pengalaman saya ketika di zaman college.
Okey, zaman college. Yeah. Baik, kita pun dah tak sabar dah nak dengar pengalaman Miko di zaman college. Jadi tanpa buang masa, kita mempersilakan cerita yang pertama. Pertama sekali, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Santai Chill sebab jemput saya ke sini untuk ceritakan pengalaman ni, di mana saya tak pernah ceritakan pengalaman ni sejak tahun 2011. Okey. 11. Lama juga cerita tu. Dia pendam tu. Baik. Okey, boleh teruskan. Ketika tu umur saya 19 tahun. So saya belajar di sebuah kolej yang bertempat di Kuala Lumpur, ibu kota. Okey. Kolej Islamik lah. Faham? Okey. Pengalaman ni sangat istimewa buat saya sebab saya tak pernah duduk di asrama. Okey. So saya tak pernah berjauhan dengan keluarga. Jadi bila dapat peluang berjauhan dengan keluarga, kita belajar hidup berdikari. So waktu saya menetap di salah sebuah apartmen berdekatan di kolej itulah. Okey. Saya tak tahu pun apa itu saka. Saya tak tahu pun apa itu kerasukan, histeria. Okey. Waktu tu saya pergi kelas seperti biasa. Okey. Sampai satu hari tu setiap kali pergi kelas, sebelum saya sampai kelas tu, saya ada satu peristiwa di mana ada housemate saya. Okey, dia baru balik daripada cuti lah. Okey, dia pulang ke rumah dan tiba-tiba dia jatuh dan dia kejung. Badan dia kejung. Sejuk. Tiba-tiba badan suhu semua bertukar sejuk. Time tu ibu bapa dia masih lagi dalam rumah. And mereka pun masih macam buntu lah kenapa anak mereka macam tu kan. So saya ketika tu dalam bilik bersiap-siap nak keluar lah. So bila saya pergi ke depan, saya terkejut tengok keadaan kawan saya. Dia dah keras kejung gitu. So tapi saya nampak dekat perut dia, time tu dah terselak baju, ada tulisan Thailand Dekat perut tu. Ya. Macam tatu ke atau parut sebenarnya? Dia macam tulisan Thailand dalam bentuk bulatan. Pakai pen lah macam tu. Pakai pen, saya rasa pakai okey. pen lah. Okay. So saya rasa sangat terkejut dengan keadaan tu. Kawan saya, roommate saya tak tahu pun dia ada saka. Dia punya muka memang macam harimau lah. Muka macam harimau? Bentuk kening, wajah dia memang macam harimau lah. Okey. So ada rupa dia tu macam harimau lah. So saya rasa sangat time tu saya terkejut lah sebab tiba-tiba dia meloncat. Dia meloncat, dia mengaum dan saya time tu kelang kabut lah. Saya tak tahu nak buat apa sampai saya terlanggar kipas di penjuru bilik saya. And then saya panggil kawan-kawan yang lain lah, tanya macam mana ni, tolong kenapa ni kan, kenapa dia jadi macam ni, kenapa bunyi harimau, sebab saya tak tahu saka ni macam mana, kerasukan ni macam mana. Lepas tu ada lagi satu jeritan dalam bilik yang kedua, iaitu jeritan daripada saka mayang ulik. So mereka berentak, yang sana menari mayang ulik, yang sana merangkak seperti harimau. Yang kena kejung tu, dia keras kejung lah, yang kena buat rawatan pada Thailand tu. So saka mayang ulik tu dia start cakap, bawa dia keluar dari rumah ni. Bawa dia keluar dari rumah ni. Lepas tu mak bapak dia angkat anak dia, bawa keluar. Lepas tu baru keadaan reda. Okay. So keadaan tu jadi lagi pada keesokan hari. Tapi saka ni dia tak dekat rumah.
Dia keluar. Maksudnya kawan saya lah, yang Sakar Rimau tu dengan Mayang Ulik tu dia dah keluar. Tinggal saya seorang. Okay. So bila kawan saya yang kejung tu datang ke rumah, dia kejung lagi sekali. Tak tahu atas sebab apa. Saya dah nervous macam tu sebab tak ada orang kan. So and dia seorang, bukan dengan parents dia. So bila dia seorang, saya call ambulance. Okay. Sebab dia kejung. Dia kata tak boleh gerak tangan apa semua. Jantung dia laju. Saya cakap okey lah, saya call ambulance. Ambulance datang. Okay, ambulance masukkan air apa semua. And then ambulance cakap dia tak ada sakit apa ni. Orang yang ni daripada ambulance tu cakap dia tak ada sakit apa, kita boleh masukkan air je, dia kata. Tak boleh bawa dia pergi hospital pun. So degupan jantung dia pun normal je. Polis pun datang juga sebab saya call polis. Alamak. Polis datang. Maksudnya ambulance dan polis ada di rumah lah. So dia orang aware keadaan tu. Saya rasa macam okay, dia slowly recover. Badan dia dah mula bergerak sikit apa semua. And then tapi dia still lagi duduk kat rumah. Okay, hari berganti hari, minggu berganti minggu. Satu hari tu saya pergi ke kelas, saya turun tangga. Okay, selalunya saya depan tangga tu akan ada mailbox tau, peti surat. Okay, so saya tak perasan pun sebenarnya saya dah terkaku sebab saya terlihat satu bentuk patung Buddha kecil di atas mailbox tu. Okay. So saya terpaku, saya rasa dalam 5 minit 10 minit gitulah. Okay. Saya pergi ke kelas seperti biasa dan saya pun tak tahu pula time tu, saya selalu kan kita kelas pagi, and then ada gap, and then ada petang. Okay. So kita kalau ada gap tu takkan kita nak stay dekat college. Kalau rumah dekat mesti kita balik, betul tak? So saya selalu tapau makan bawa balik rumah. Every time bawa balik rumah tak usik makanan tu. So badan time tu kepeng lah. Memang tak sedar benda tu berlaku kan. Okay, satu hari tu diorang panggil Darushifa. Kejadian kerasukan tu jadi lagi tau. So panggil grup daripada Darushifa datang untuk buat pembersihan lah di rumah kan, untuk pagar, untuk rawat. Yang panggil Darushifa Miko lah? Bukan, saya punya housemate lain. Okay. Bila berlaku grup daripada Darushifa datang, kita semua kena duduk di ruang tamu. So pesakit-pesakit ni dia asingkan bilik-bilik. Okay, so yang mana tak kerasukan duduk di ruang tamu. Time tu saya tak tahu pula cara duduk saya menjadi satu isu. Okay. So saya duduk bersila macam orang bersilat. Macam bentuk V. So saya pun time tu saya tak tahu yang asal usul keluarga saya. Okay, ustaz datang kepada saya, dia tanya, awak ada belajar silat ke? So saya cakap, tak ada, saya tak ada belajar silat. Tapi kenapa awak duduk macam ni? Selalu orang duduk macam ni orang yang ada amal ilmu silat kan. So saya cakap, tak ada, biasa je ke? Family awak ada keturunan pahlawan ke? So saya macam tak tahu pula. Saya tak tahu asal usul keturunan saya macam mana. Okay, stop sampai situ. Ustaz tu datang 3 hari berturut-turut. Okay, sampai satu tahap tu tiba-tiba saya rasa jantung saya laju. Saya rasa rimas dengan keadaan dekat situ tau. Okay, so saya bangun, saya terus nak masuk dalam bilik saya. Time tu ustaz tengah rawat pesakit lah. Okay, dia nampak saya tengah berlari nak masuk dalam bilik. Lepas tu dia suruh orang dia kejar saya, kata jangan kasih dia kunci pintu. Okay, time tu saya rasa macam kenapa ni serabut sangat ni kan. Dan saya dia kata baca, saya tak tahu ayat Al-Quran apa yang dia baca dekat saya punya pelapik siku kat sini. Terus saya collapse. Okay, waktu saya collapse tu saya pengsan. Kawan saya cerita diorang cuba untuk mengangkat saya. Ada dalam 4 orang lelaki, 3-4 orang lelaki lah cuba untuk mengangkat saya. Saya dah pengsan tapi tak boleh. So perlukan lebih orang lagi lah untuk mengangkat saya. Dia kata
kata berat sangat. Waktu tu saya kerasukan seperti Sami Buddha. Duduk bersila. Senyum. Okay. Senyum tengok orang sekeliling, tak meracau macam orang lain. Dan keluarga masing-masing dipanggil lah ke rumah untuk mengambil pesakit-pesakit ni kan. So ibu saya time tu dia duduk di Johor. So jadinya lambat lah untuk dia sampai. Minta bantuan daripada ahli keluarga yang berdekatan. Dia orang duduk dekat Bangi time tu. Dia orang datang dan ambil saya lah. Keadaan time tu sangat huru-hara. Polis ada, ambulans ada. Sebab dia orang jaga kawasan tu supaya orang ramai tak serbu masuk. Sebab keadaan time tu memang huru-hara. Huru-hara. Oh, lupa saya nak bagi tahu sebelum kejadian tu, sebelum yang saya kena kerasukan, ada satu momen di mana kawan saya Mayang Ulik tu, dia tengah rasuk. Ustaz tu tengah berubat dia. And dia panggil kita orang yang mana tak kena rasuk ni belikan ais untuk dia buatkan rawatan. Maksudnya untuk mandikan dia lah lepas rawat tu. Kita orang pun pergilah ke 7-Eleven, 3-4 orang, jalan kaki sampai kat 7-Eleven tu dalam 1 kilometer jarak. Kita dengar suara Mayang Ulik tu menjerit sampai berdiri bulu roma. Bayangkanlah 1 kilometer jauh tu, dia menjerit, kita boleh dengar dekat 7-Eleven tu. Sebab tu perlu adanya polis untuk jagalah, supaya orang lain tak panik mengganggu orang lain kan. Tak panik. So itu kejadian yang waktu itulah. Maksudnya ada juga yang terbang ke dinding. Ada juga yang terbang ke dinding. Macam mana tu? Dia melekat ke dinding. Benda ni macam kita tengok macam dalam movie kita tengok kan. Benda tu macam tak mungkin lah benda ni kan. Tapi ianya berlaku depan mata saya. Dia naik ke atas? Dia naik ke atas, ya. Oi. Dia melekat kat dinding dan naik ke atas? Bukan melekat naik ke atas. Dia macam melekat ke dinding. Dia macam tahu mungkin dia lompat agaknya. Terus ke dinding. Tak jatuh? Tak. Tapi dia dah macam lain lah. Okay, yang ni yang mana satu yang melekat kat dinding? Mayang Ulik. Ulik tu, okay. Lepas tu bila keluarga semua dah sampai, pakcik saya dia angkat saya. So keluarga Saka Rimau ni dia dah nampak dah. Dia boleh nampak lah, kira ada, tak tahulah, ada cahaya dia kata. Ada cahaya warna lain lah dekat saya. And then waktu pakcik saya nak bawa saya turun, bapak dia tu melompat daripada tangga atas ke bawah. Seperti harimau. Maksudnya keluarga dia pun macam mungkin seorang kena, semua detect. Yang mana keluarga-keluarga yang lain pun kena juga. So pakcik saya sempat ambil saya, bawa saya balik ke Bangi. Dan esoknya berubat dekat malam tu terus berubat ke Darul Shifa. So bila berubat dengan Darul Shifa, ustaz cakap salah satu cara adalah kita kena pisahkan diorang. So diorang tak boleh duduk bersama. Dia tak ada bagi tahu kita sama ada kerasukan ni atas punca apa. Dia just cakap pisahkan mereka. Kalau kita satukan, dia akan jadi balik. So buat sementara buat esoknya pagi-pagi kita orang datang kat rumah tu. Keadaan rumah tu sangat messy, bersepah, berasap. Berasap Penuh asap. Berasap, ya. Pintu semua tutup. Tapi pelik lah, time tu ada makcik saya diorang. Ibu saya belum sampai lagi KL. Ada dua makcik saya dengan pakcik saya. Diorang tengok berasap. Dia macam tak tahu, tiba-tiba asap tu ada. Kat pintu asap macam, keluar. Bukan asap yang macam kita bakar dia keluar asap, no. Dia macam kabut-kabut. Kabut-kabut. Okay, faham. Kabut-kabut gitu. So saya pun ambil lah barang-barang, buat rawatan dengan Darul Shifa seminggu. And mak saya mandikan saya dengan air yang ustaz dah jampi dengan daun bidara rasanya. Okay. Lepas dia siram tu, dia nampaklah saya pakai kain batik. Dia mandikan saya. Mak saya terkejut. Terus keluar lebam-lebam yang banyak dekat badan saya. Mata saya terus jadi kendur.
Kiranya terus daripada yang sebelum mandi tu, okey, lepas mandi tu terus jadi kendur, terus jatuh semua. Keadaan saya tentu sangat kritikal sebab saya tak sedar kan waktu saya cakap tadi, saya pergi ke kelas, saya tak makan pun. Saya tapau makan tapi saya tak makan pun. So memang sangat teruk. Bila selepas seminggu tu saya dapat call dari Saka Harimau. Okey. Dia call saya banyak kali. So saya cakap dengan mak saya, macam mana boleh ke jawab panggilan ni kan. Ustaz kata kan jangan bagi tahu lagi apa-apa kan dengan diorang. So saya terpaksa berdiam diri atas sebab keselamatan saya. Lepas pada tu perkara ni sebenarnya masih ada lagi. Masih ada lagi. Tapi saya elakkan bercerita dengan umum. So ustaz pun tak bagi saya reveal apa-apa dekat orang ramai sebab benda ni bila kita bercerita dia akan trigger. So dia akan suka, so dia akan datang balik. Okey. Itu pengalaman yang pertama lah. Maksudnya kerasukan tu. Tapi dia belum habis lagi. Okey, baik. Kita tu ingatkan ada kesudahan dah kan. Cuma nak tahu patung Buddha kecil itu datang dari mana, tahu tak? Akhirnya Tak tahu. Tapi okey, sebelum ni saya lupa nak includekan seorang lagi perawat. Okey. Dia adalah pelajar kolej lain. Okey, ustaz ni ustaz muda lah. Okey, dia datang dan dia sentiasa jaga kita. Saya rasa dia lah yang panggil ustaz daripada Darul Shifa. Okey. Okey. So waktu dia cakap dengan dia cerita balik dengan saya, waktu saya kena tu, patung tu sepatutnya kan dekat mailbox tu. Tapi dia dah bertukar selari dengan bilik saya. Oh sorry. Dia pergi tempat lain ke apa? Ya, bukan dalam rumah tapi dia dekat bawah. Kan kita duduk apartment, tapi dia dekat belah bawah selari dengan bilik saya. Oh, okey. Maksudnya row yang sama macam tu. Okay, So tapi dari mana patung tu datang saya tak tahu punca dia. So kejadian ni berlaku, adakah ada sebab mayang ni ada yang ada Saka Harimau ni semua, ada sebab tak? Okey, sebelum saya jawab soalan Hafiz, perkara ni sangat sensitif sebab dia melibatkan ramai pihak. Okey, saya nak minta maaf kepada yang terlibat kerana benda ni daripada POV saya sendiri. So saya tak tahu apa perkara seperti mana, maksudnya punca atas apa berlaku. Ustaz pun tak bagi tahu. So mungkinlah Saka ni dia adalah dia menjaga keturunan dia. Okey, tapi mungkin yang kawan saya yang buat rawatan di Thailand tu, dia terkena sihir. Orang hantar dekat dia. Dia reject orang tu hantar sihir kat dia. So mak bapak dia ni buat rawatan dekat Thailand lah. So benda tu bercanggah dengan, mungkin panas lah bila dah masuk ke rumah tu. So Saka-Saka ni panas lah. So masing-masing nak jaga keturunan masing-masing. Faham. Saya pula time tu kosong, saya tak tahu apa-apa ilmu. Okey, kisahnya saya duduk bersila tu, saya baru tahu baru-baru ni keluarga saya ada keturunan pahlawan. Kita orang Bugis. So ada satu tanah di Muar, atuk saya Samsudin, anak orang kaya Juak. Okey. Anak angkat orang kaya Juak. So pernah masuk paper, kita ada buat reunion lah untuk keturunan kita. So baru kita tahu salah silap keluarga kita. Macam arwah moyang saya dulu, Samsu tu, dia adalah pahlawan Sultan Johor yang dulu pergi memburu kan. Dia ada dia punya lembing apa semua kan. So menjaga perairan Sungai Muar tu. Itulah. So baru saya tahulah salah silap. Saya pun tak tahu keluarga saya kemungkinan ada Saka ke, saya tak tahu. Sebab ustaz tak ada declare apa-apa. Yalah. Lah ustaz tak boleh nak bagi apa-apa statement, nanti jadi fitnah. Betul. Kan dia pun takut nanti umpama kita menyalahkan sesuatu pihak kan. Ni punca sebab dia ni dia. Jadi yalah, benda mungkin ustaz cakap better kita jangan keluarkan apa-apa. Taklah kan. So maksudnya yang aku kata membuat rawatan di Thailand kawan tu,
berpunca daripada tolak cinta. Ya, betul. Salah juga ni. Tapi tulisan pakai pen tu entah macam mana ada dekat dia punya perut dia sedar ke atau tidak Dan sebenarnya? besar ke ataupun memang besar perut? Aduh, perut aku besar. Besar perut Malu tengok. Okay, good question. Dia punya tulisan tu kecil saja, tapi dia penuhkan perut tu dengan bulatan tu. Boleh bayangkan tak? Dia bentuk bulatan. Dia dalam bulatan banyak tulisan. Banyak lagi tulisan, ya. Oh, faham. Dia macam kena segel Naruto. Boom. Blood. Macam tu lah. Faham. Kan? Baik. Tapi saya sebenarnya tertanya, cerita ni kita boleh ceritakan dia punya ending ataupun tak boleh? Boleh. Boleh lah. Boleh. Okay, jadi seterusnya apa yang jadi? Okay, baru-baru ni selepas sekian lama saya tak membuat rawatan susulan dengan Darul Shifa sebab saya busy kerja kan. Tapi ada satu perkara yang aneh berlaku kepada saya. Contohnya, saya tiada pasangan hidup selama sejak daripada tu kes tu. So kalau ada pun dia tak kekal. Okay. Dia tak kekal. So orang kat sekeliling saya macam rakan-rakan tanya, takkan tak ada satu pun, kenapa tak buka hati untuk orang lain? Saya cakap mungkin tak ada jodoh lagi, ataupun saya tak ada masa. Okay, satu hari sebab mak saya selalu push untuk buat rawatan. Okay, tahun ni kakak saya datang ke rumah. Okay, saya cakap kakak saya, okay, boleh tak teman aku pergi buat rawatan kat Darul Shifa, dalam kau ada kat sini kan. So kakak saya tak pernah tengok saya kena rasuk. Okay. So kita orang pun pergilah dekat Darul Shifa Bangi. Okay, pergi time tu dah lewat sikit, dalam 8.30 macam tu. Okay, tapi dah message ustaz lah nak datang. Masuk je, semua pesakit tengok kita orang. Okay. Yang menunggu turn. Semua tengok macam lain macam tau. So saya dengan kakak saya ni macam kurang pasti. Saya pun dah tak ingat dah keadaan Darul Shifa Bangi tu macam mana sebab dah lama kan. So kami tanyalah salah satu pesakit kat situ, macam mana nak daftar ni. Dia kata pergi tulis nama kat receptionist tu, table receptionist. Okay, saya dengan kakak saya pun pergilah. Pergi macam tak tahu nak tulis sakit apa ni kan. Kita tak kena kerasukan ke apa. Cuba kau tengok orang atas tu, dia tulis dia sakit apa. Tengok ada gangguan, tulis je lah gangguan. Okay, tulis gangguan dan berat jodoh lah. Okay, bila saya tengah tulis tu, tiba-tiba tengah-tengah saya bercakap dengan kakak saya terkejut. Ada makcik, bukan makcik lah, nenek lah, bungkuk 3, mata putih, senyum. Cu dari mana? Okay. Cu dari mana? So saya step back ke belakang. Saya rasa macam saya pandang kakak saya. Kakak saya pandang saya. So kita orang pun pandang orang sekeliling tak tengok kita tau. Tapi keadaan tu macam awkward lah. So maksudnya kakak pun nampak? Kakak pun nampak. Dan saya tanya nenek tu, nenek kerja sini ke? Okay. Nenek kerja sini ke? Tak, nenek dari Pahang, dia kata. Nenek dari Pahang. Lepas tu oh ya ke? Tak apa nek, kita duduk dulu Lepas tu kita duduk. And then waktu tu nampak nenek tu pergi dekat antara pesakit tu. Lepas tu saya tengok nenek tu dah tak ada. Oh, faham. Nenek tu tiba-tiba hilang. Saya tak tahu pergi mana. Okay, mungkin pesakit punya kan. Rasanya kot. Okay. Itu kalau Hafiz dengan Syukri nampak benda tu kan, macam contoh tiba-tiba ada nenek bungkuk 3, mata putih, senyum dekat korang kan. Korang rasa apa? Saya minta pinjam 100 lah. Boleh. Okay. Ya, benda tu sangat mengerikan lah. Okay, pada saya. And then kita duduk dekat di antara pesakit-pesakit ni. Waktu tu pesakit yang duduk depan saya, lelaki, dia ada bawa kakak saudara dia duduk sebelah saya. Okay, yang lelaki ni cakap dengan kakak saya. Kakak saya sebelah saya kan. Kakak saudara dia sebelah sini. Saya kira saya tengah-tengah lah. Okay, dia cakap adik awak ni lain ni. Mata adik awak lain ni. Ada something.
Saya rasa tak tahan lah. Dia kata, saya tak tahan lah. Dia tanya kakak saudara dia, kau rasa tak benda yang sama? Sebab kononnya kakak dia ni boleh baca kita. Okay. So kakak dia, ya ada, dia kata kan. Lepas tu dia muntah, dia ada bunyi muntah macam macam tu lah banyak kali kan. Lepas tu kakak saya katalah, kak adik saya tak lain, dia okey je, mata dia lain mungkin sebab pakai contact lens. Kakak saya, kan saya cakap kakak saya tak pernah tengok saya kena rasuk, dan dia tak pernah tengok orang kena rasuk. Dia macam saya. So bila jadi gitu, dia cakap dengan ustaz yang Darul Shifa suruh cepatkan rawatan tu sebab untuk turn dia lah. Okay. And then dia masuk, dia buat rawatan. And then dia kata, adik awak ni berat sangat ni. So dia ada bagi saya satu buku khusus daripada Darul Shifa lah, macam buku-buku doa. Okay. Dia suruh saya amalkan lah. So dia kata mungkin ada yang tak senang dengan awak ni. So memang patutlah awak buat rawatan, dia kata. Okay. Waktu saya masuk buat rawatan, orang lain, satu pesakit, satu ustaz. Saya seorang, 2 ustaz. Dan dia letakkan yang paling hujung. So saya pun tak tahu yang time tu saya akan kena rasuk. Okay. Waktu ustaz baca ruqyah tu, scan, terus jatuh. Terus jatuh, and then saya meracau lah. Kakak saya dah mengelabar, dia dah tak tahu nak call mak saya macam mana kan. Okay. And then terus call adik saya datang, takut tak boleh drive, takut saya tak boleh drive. Dia pun takut nak drive juga. So masih perempuan kan, nak drive malam kan takut kan. So jadinya kita perlukan orang lelaki. Lepas dah rawat dengan ustaz cakap macam ni kena buat rawatan lagi ni. Kena buat rawatan, tak habis lagi ni. So saya pun okey lah buat rawatan. Sampai sekarang alhamdulillah lah. Tapi sebelum ni badan saya sakit-sakit. Jantung selalu berdebar. And then tak faham dengan sentiasa kalau bila kita bersama pasangan tu macam tak ada keserasian. Saya tak tahu sama ada karakter saya ke, personality saya ke, saya tak tahu puncanya. Tapi itulah, selama 10 tahun bila saya tak ada pasangan, orang jadi macam keliru. Kenapa? Sebab apa? Itu yang ibu saya paksa saya untuk berubat lah. Tapi ustaz ada cakap juga pasal tu, mungkin ni adalah salah satu yang mungkin orang dengki ke. Ya, sebab tu di social media saya tak ada follow sesiapa. Saya tak ada share saya punya private life saya dekat public. Sebab benda ni sangat sensitif. Walaupun nama saya pun saya tak beritahu nama yang betul sebab ianya sangat sensitif. So orang kenal saya. So saya dah jadi trauma benda tu. So kita berhati-hati lah. So apa yang saya cerita hari ni adalah POV dari saya. So saya tak ada tuduh mana-mana pihak lah yang buat saya macam ni. Faham, betul. So maksudnya dia punya pengakhirannya daripada cerita Miko sendiri adalah selepas kejadian tu hingga ke hari ni Miko single dan tak boleh kata apa-apa sebarang relationship. Ya. Faham. So kalau atas macam contoh atas alasan kerja, kita berurusan atas urusan kerja tak ada apa. Okey. Cuma atas untuk kita cari pasangan hidup, dia macam tergantung. So kawan-kawan saya kebanyakannya rasa pelik lah. Kita pun heran kan. Dia kata you lah memilih, dia kata gitu kan. So saya pun macam taklah, kita lagi orang approach in a good way, kita pun buka hati kita kan. Cumanya mungkin lah kalau sangka baik belum jodoh. Betul. Okay. So akhirnya mungkin ustaz ada cerita ke apa masalah yang sebenar ke, dah tahu punca ataupun tak tahu sampai sekarang just buat rawatan macam biasa je? Untuk pengetahuan semua, kalau kita berubat dengan Ustaz Darul Shifa, mereka memang tak akan pernah reveal pun punca atas sebab apa. Sama ada disihir, kalau betul saka dia akan bagi tahu. Tapi ini bukan saka. Mungkin gangguan ataupun dihantarlah, kita tak tahu. Mungkin daripada patung kecil tu tadi. Patung kecil tu datang daripada mana pun kita tak tahu.
Kan mungkin benda tu trigger, benda tu ada ikut ke, kita tak tahulah kan. Tapi patung tu ustaz yang muda tu yang saya cerita tadi, dia dah buang dekat sungai dekat Ceras tu. Dia dah buang. So dia jumpa kat level lain, lepas tu dia buang yang tu. Kira lepas rawatan tu dia dah ambil semua orang tu. Sebelum kita satu keluarga ucap selamat tinggal, dia cakap lah, patung ni saya akan buang kat sungai kat Ceras tu lah. So saya pun tak tahulah keadaan patung tu macam mana sebab saya tak ikut kan. Okay, baiklah. So, yelah, kata siapa sangka lah, mungkin lah cerita yang disampaikan adalah kata jodoh. Ramai orang tanya bila nak kahwin dah. Mungkin ini salah satu sebab Miko sendiri alami kan, sampai sekarang tak kahwin disebabkan kejadian Ulit Mak yang saka ni. Antara menyebabkan benda tu triggered ke, kita pun tak tahu kan. Dan aku pasti sebab kan Miko telah beritahu kepada halayak ramai dia single lagi. Maka ada fighter-fighter, player-player yang akan komen di bawah. Teruslah berjuang Berjuang okay, lah, baik. Jadi tu salah satunya lah. Dan kita doakan lah sama-sama. Mungkin bukan Miko seorang yang macam ni kan. Mungkin yelah, ada orang yang kat luar juga, macam ada juga kawan-kawan aku yang macam tak kahwin lagi kan. Cakap kenapa ni, mungkin antaranya disebabkan ni tau. Walaupun kita ni makin lama makin moden kan, tapi itulah orang makin tak percaya. Bila kita share gambar dekat social media apa semua, itu menjadikan lebih senang mereka membuat sesuatu bagi kita. Dan kita tak tahu selalunya orang yang buat kita ni orang yang paling rapat dengan kita. Dan mungkin ada orang yang dah berpasangan atau dah berkahwin, jadi boleh pun jadi tahu kalau kita terlampau share kebahagiaan kita kat social media, pun orang tak senang. Betul, penyakit ain. Penyakit ain kan. So jadi bila kita nak post sesuatu di social media tu, kena berjaga-jaga, beringat-ingat supaya kita ni, yalah, kita tak ada pun nak menyakitkan mana-mana pihak, hati pihak kan. Cuma mungkin orang yang tak senang lah. Alright. Okay, jadi ada pun nak tanya? Aku tak ada apa nak tanya lah. Cuma saja nak nasihat lagi sekali lagi viewer jangan nak komen macam-macam. Aku perhati kalau korang perempuan tetamu datang, mula berancak berdosa korang kat dalam komen ni kadang. Okay. Alright, so kita nak berterima kasih kepada Miko kerana sudi datang jauh. Betul? Dari Putrajaya kan? Ya. Okey, dari Putrajaya datang ke Melaka bukan senang. Okey. Jadi kita dapat satu pengungsian yang baru, POV yang baru. Kolej mana tu kita tak payah reveal lah kan, yang mana. Cuma ni bukanlah aku rasa masalah tempat, tapi individu tu sendiri. Bukanlah semua cakap, yelah, kita faham bila seseorang tu dia ada something kan, jumpa dengan seseorang yang lain yang pun ada, dia tak boleh. Dia macam magnet tolak, tapi negative. Duduk serumah. Kan macam tu dia rasa rimas, compact. Alright. Dan kami nak berterima kasih kepada korang yang mana sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi mungkin Miko ada sepatah dua kata nasihat yang nak kongsi bersama pendengar Santai Chill. Okay, saya pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Santai Chill sebab jemput saya untuk ceritakan pengalaman kisah misteri saya. Dan saya actually ada lagi cerita-cerita yang lain yang saya tak reveal kepada Santai Chill. Ini salah satu pada saya sangat saya perlu jelaskan lah. Selama beberapa tahun ni saya simpan. So saya perlu jelaskan, dan saya pun ingin memohon maaf kepada kawan-kawan saya yang terlibat dalam peristiwa tu. So saya yakin kalau korang tengok Santai Chill, korang akan kenal saya siapa. So kalau saya ada buat salah, saya nak minta maaf lah, dari hujung rambut sampai hujung kaki. Baik. Jadi kat sini kita maafan lah kalau ada buat salah ke apa. Cuma kita tak ada tuduh mana-mana pihak buat itu ini. Kita doakan semua yang terlibat, mungkin sampai sekarang kalau ada yang masih struggle, supaya semoga lepas ni lebih sembuh dan sihat daripada gangguan sihir ni. Baik. Okey, itu saja. Macam biasa sebelum tu kalau korang berminat untuk dengar cerita part tu, korang komen dekat bawah untuk part tu. InsyaAllah kita akan panggil lagi untuk part tu nanti. Okey? Yalah, kalau jauh kan mungkin kita boleh call kan. Tapi kalau ada kesempatan depan ni, mungkin kita boleh panggil show depan macam ni lagi. Kan. Jadi sebelum tu, yang mana nak dapatkan produk tu, please pegang sikit.
Okay. Yang mana yang mana apa ni nak buat BBQ tapi ada kesukaran nak nyalakan api, gunalah produk ini. Betul. Okay, link kita sediakan di bawah. Baik. Aku tak tahu pula adanya wujud produk macam ni. Betul. Kan, so Sebenarnya ni first kita time. import export B2B. Okay. So yang ni kita open to customer lah, B2C. Kita jual online e-commerce lah, Lazada and Shopee. Yes. So boleh tengok lah nanti. Okay. Dan terima kasih juga Bis pada KBR Resort. Betul. Okay, jadi kalau korang nak pergi tempat ni, just search je Kemuting Beach Resort, korang akan sampai tempat destinasinya. Okay, depan ni pantai, sini lokasi, ada kolam mandi kat sana lagi. Betul. Alright. Okay, thank you so much. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.